Dan kalimah-kalimah ini, kunut ini, kalimah tu tulis tuan-tuan, maknanya bacaan kunut ini tidaklah ditentukan. Maka kerana itu bolehlah dibaca satu ayat bagi mengganti kunut itu dalam doanya. Bila dikosakkan sebagai doa, misalnya seperti ayat akhir surah Al-Baqarah. Kita baca, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Jadi ini di antara doa yang surah apa tu? Rabbana ighfir lana. Suratul Hasyri. Syuhan. Jadi doa, maknanya kita boleh baca ayat yang memang dikosak doa. Jadilah dia tu. Maka adalah ia kosakkan doa, jangan dikosakkan Quran. Kalau tidak, makruh dan tidak madai kunut itu. Maknanya tuan-tuan para pelajar sekalian, kita dapat faham di sini, kunut itu luas. Sebab itulah bila orang pergi Mekah, kadang-kadang dia susah hati. Sebab imam dia Hambali, dia tak baca kunut, kita pun rasa macam tak nak pergi solat subuh di Masjid Haram. Jangan. Sebab bacaan kunut tu, kita boleh je pendek. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'as sama. Kita baca, Allahumma hdini fi man hadait, wa'afini fi man afai. Imam pun rokok. Sujud. Kita pun wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rokok. Sujud sekali dengan dia, boleh je. Contohlah, kalau tuan masih lagi berpegang, mesti kena baca kunut. Kalau kita sudah bertoleransi, sudah berlapang dada bahawa kunut ni salah satu daripada sunat, imam tak baca, kita pun ikut dia tak baca, bagian tidak menjadi masalah apa-apa dah. Sebab Nabi sebut dalam hadis, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi, dijadikan imam itu supaya kamu ikut dia. Wa iza kabbara fakabbiru wa iza sajada fasjudu, bila dia takbirmu ikut takbir, bila dia rokok kamu rokok, sujud. Dia tak baca kunut, kita tak payah baca kunut. Kenapa kunut ni bukannya rukun. Lain kalau imam tinggal rukun, ni dia tinggal sunat abad. Bagi dia tidak sunat. Bagi imam yang mazhab Hambali, dia tidak sunat, dia tinggalkan. Jadi kalau kita ambil hadis, Nabi kata ikut imam, ikut je lah. Baik, saya ni mazhab Syafi'i tulen, tak pernah tak baca kunut, apa cara ringkas. Dan tidak syarat pun kena angkat tangan. Sambil-sambil kita duduk tidak, tu boleh baca. Banyak sangat penyelesaian sebenarnya kepada para jemaah sekalian. Yang tak boleh menyelesainya apa dia? Yang tak boleh menyelesaikan masalah apabila Tok Syekh tu mengapi-apikan. Jangan semayang dengan imam. Imam tak baca kunut. Tapi kalau makmum cerdik, kalau jemaah cerdik, Ustaz, batal ke subuh ni kalau tak baca kunut? Tak batal, sunat. Ada. Ni saya dapat sendiri, dapat laporan. Ada Tok Syekh bawa jemaah dia solat di bilik sebab imam tak baca kunut. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Jadi biarlah kita bertoleransi, berlapang dada dalam masalah-masalah seperti ini. Ajar kepada jemaah. Sebab itulah bagi cara saya mengajar, suka kemukakan pandangan-pandangan tadi. Tadi kita dengar pandangan ramai orang yang baca kunut. Kita kata kenapa? Sebab supaya kita orang yang baca kunut ni tenang. Ramai juga yang baca. Tapi saya minta maaf, tak sebut semua ulama-ulama yang baca, yang tak baca. Kalau kita istiqsa' panjang lagi, nanti kita tengok dalam masa lain yang kita boleh khususkan perbincangan khilaf-khilaf ulama ni. Baiklah, tengok kitab. Dan demikian juga disunatkan ia membaca doa semata-mata doa, walaupun yang tidak datang daripada Nabi SAW, yakni tidak maksur. Boleh je. Tapi utamakan selepas kita baca Rabbana lakal hamdu, Rabbana lakal hamdu, kita baca Allahumma hdini sampai ke akhir. Kemudian kita tambah doa yang kita nak. Ya Allah aku nak tu, ya Allah aku sakit sembuhkan, ya Allah. Semua doa kita boleh baca. Kata Syekh Ibn Hajar, dan pendapat yang aujuh, pendapat yang jelasnya, orang yang membaca kunut bagi nazilah. Tuan-tuan tanda tepi tu. Kunut nazilah, makna kunut ketika berlakunya, tidak berlakunya apa? Berlakunya bencana ataupun ketakutan. Yakni bila suatu bencana atau bala umum ke atas muslimin berlaku, hendaklah ia membaca kunut subuh dahulu. Allahumma hdini dulu, baca tu. Sampai ke akhirnya, kemudian ia khatamkan dengan membaca doa, meminta supaya Allah angkatkan bala itu. Sepatutnya begitu. Tapi ana dengar sendiri, ada imam yang baca kunut nazilah,
langsung tak sebut qawi. Tak sebut bencana ini. Dia baca kunut ni, kunut subuh ni. Fa inna kata qadi senyap wa sallallahu rakaat sujud. Kita kata mana kunut nazilahnya? Kunut nazilah ni kunut kerana bencana. Jadi apa bencana yang berlaku, itu yang kita kena sebut. Ya Allah, bantulah saudara kami di Palestin. Ya Allah, bantulah kami di saudara kami di Rohingya contohnya. Ya Allah, angkatkan qawi. Langsung tak sebut. Fa inna kata qadi senyap, kamu dia sujud. Kita kata ini imam yang tidak peka, dengan persekitaran dan tidak tahu realiti. Kenapa dia baca kunut nazilah? Kemudian alhamdulillah pihak pejabat agama keluar teks. Barulah nampak ada orang panggil berpijak di bumi nyata. Maka kalaulah bala itu adalah seperti kemarau panjang, maka ia boleh membaca doa yang dibaca dalam sunat istisqa. Boleh juga kita tukar ke kunut. Dan hendaklah imam menjaharkan kunut. Menjaharkan makna kuatkan bacaan kunut itu. Kunut nazilah itu sunatnya walaupun dalam sembahyang sirriyah. Contoh kita solat zuhur, tapi waktu kunut kita kuatkan supaya makmum boleh aminkan bacaan. Kalau tidak, macam mana nak amin? Baik. Dan hendaklah imam menjaharkan kunut. Jangan makmum yang tidak mendengar kunut imamnya dan orang yang sembahyang, maka hendaklah keduanya baca kunut nazil dalam sembahyang sir itu secara sir mutlaqan. Jadi kalau kita tak dengar imam baca, waktu i'tidal tu imam baca perlahan, ataupun kita solat seorang, itu maksudnya, maka hendaklah keduanya membaca kunut nazilah. Dia baca juga secara perlahan. Jangan tak baca lah. Jadi dah imam, kita tak tahu. Imam, dia nak baca kuat, dia takut. Ni solat zuhur ni, macam-macam pula jadi. Maka kita kata boleh. Baik. Maknanya makmum, kalau imam contohnya, imam baca perlahan. Kita nak baca kuat, tak boleh makmum. Jadi kita baca perlahan juga. Dan disunatkan makmum mengaminkan secara jahar, secara suara yang nyaring, bila ia mendengar kunut imamnya untuk doa bagi kunut itu. Dan selawat kepada Nabi SAW juga adalah termasuk ke dalam doa. Maka adalah ia mengaminkannya mengikut yang aujuhnya, pendapat yang jelasnya. Adapun pujian dalam kunut, ni dengar ni. Pujian dalam kunut itu mulai daripada fa innaka taqdi sampai ke akhir kunut, maka adalah makmum membaca dengan suara perlahan. Sebab apa? Imam perlahan, kita baca perlahan jugalah. Adapun makmum yang tidak mendengar kunut imamnya, ataupun ia mendengar suara imamnya tapi tidak memahaminya. Isu perlahan tadi ada masalah sikit. Tuan-tuan dan puan-puan, anda duk perhati tengok, sebahagian daripada makmum dia tak erti pun kunut. Jadi kalau kita fa innaka taqdi, kita diam, dia berdiam juga, rugi. Bagi ana lah dalam suasana begini, eloklah imam terus dia baca kunut habis. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik fa innahu la yadhillu man walait. Baca habis. Cuma makmum baca sendiri, tak payah amin, ikut imam baca. Kalau kita berhenti, dia berhenti juga. Kecuali yang pandai. Yang pandai dia akan baca sendiri. Yang tak pandai dia akan senyap. Jadi kita kata rugi dua kali. Baik. Adapun makmum yang tidak mendengar kunut imamnya, ataupun ia mendengar suara imamnya tapi tidak memahaminya, maka adalah ia membaca kunut dengan sir, dengan perlahan. Jadi jelaslah kepada kita, para jemaah sekalian, dalam masalah kunut ni masalah khilaf ulama. Jadi kalau ada orang tak baca, kita nak jangan sampai kita tak ikut dia. Ni ada setengah orang dia kata aku tak nak ikut sebab dia tak baca kunut. Lah, kunut itu termasuk dalam sunat. Perkara sunat dalam solat subuh, bukan rukun. Mana kalau dia tak baca pun subuh dia sah. Kalau dia baca, khilaf ulama ni sah juga. Alhamdulillah. Jadi jangan duduk orang panggil berkelahi dalam masalah ini. Dengar imam. Pak Imam, dengar. Dan dimakruhkan bagi imam mengkhususkan doa bagi dirinya, iaitu dalam doa kunut. Kerana dilarang ia mengkhususkan doa itu bagi diri saja, maka hendaklah imam membaca ihdina.
Dia kata dalam kitab ni Allahumma hdini, tak aku nak ubah. Tak. Bila jadi imam, sebab ni saya. Bila kita nak baca untuk orang ramai, kita kata Allahumma hdina, ya Allah tunjukkan kepada kami, hidayahkan kepada kami. Barulah makmum boleh amin. Dan semua ganti nama di belakangnya itu hendaklah diucapkan dengan bentuk jamak ramai, dengan bentuk kami, ihdina, afina, tawallana, barik lana, waqina. Semua tu na belakang. Dan dasarnya ialah doa lain lagi adalah demikian, yakni imam dimakruhkan mengkhususkan doa bagi dirinya saja bila ada makmum di belakang. Manakala makmum kita dengar imam baca Allahumma ufirli wali walidayya, berhenti, tak payah amin. Dia doa untuk dia. Kenapa kita nak amin untuk dia saja? Dan yang ditentukan larangan itu, yakni larangan makruh, mengkhususkan doa bagi diri sendiri saja bila menjadi imam. Selama tidak ada datang riwayat yang lain daripada demikian itu daripada Nabi SAW, walhal ia imam dengan menggunakan lafaz ifrad atau seorang diri. Adapun yang didapati riwayat Nabi menggunakan lafaz yang bermaksud seorang diri, walaupun baginda menjadi imam, maka tidak makruh. Contohnya, waktu doa peribadi. Maaf, doa bukan untuk individu. Macam Rabbighfirli warhamni. Doa ni kita tidak suruh amin. Semua kita kena baca. Maka ketika itu tak jadi masalah, imam tak payah tukar Rabbighfir lana warhamna, la, Rabbighfirli. Tapi waktu kunut, sebab makmum nak amin, maka Allahumma hdina wa afina. Itu perbezaan. Jangan pula lepas ni dengar imam baca Rabbighfir lana warhamna wa afina wa la. Sebab semua kita baca masing-masing. Dan Allahumma ighsilni dalam doa iftitah, jangan kata ighsilna. Jadi doa iftitah pun doa masing-masing, maka masing-masinglah baca, walaupun dengan jamak mufrad, dengan lafaz mufrad. Alhamdulillah. Kata setengah huffaz ni imam hafiz. Qala ba'dul huffaz, sesungguhnya semua doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dalam lafaz ifrad, yakni menyebut imam seorang diri saja. Dan oleh kerana itu maka setengah ulama berpendapat bahawa lafaz jamak atau lafaz memaksudkan orang ramai itu adalah khusus untuk kunut sahaja, sebab itu doa untuk ramai dan diminta supaya makmum mengaminkan. Adapun doa yang tidak amin, macam doa-doa antara dua sujud, doa di akhir solat, boleh je kita doa seorang kita. Wallahu alam. Itu di antara perbincangan yang sangat ringkas yang mampu kita sampaikan. Jadi apa yang kita nak sebut kepada para pelajar sekalian, iaitulah dalam masalah kunut subuh ini, masalah bukanlah dijadikan polemik, tapi kita ingat inilah di antara perkara yang perlu diperbincangkan, diperluaskan, diharmonikan, supaya kita dapat melakukannya dengan tenang. Ana mula-mula balik dulu, saya duk fikir macam mana saya nak sampaikan maklumat ini kepada masyarakat. Dengan itu tuan-tuan, sedikit pengalaman, bagaimana saya nak sampaikan maklumat supaya masyarakat kita ni boleh memahami masalah khilaf-khilaf ini, supaya harmoni, tidak diapi-apikan dan boleh disenang-tenangkan. Waktu tu sahabat saya Ustaz Zamri Zainal Abidin, rasanya tuan-tuan kenal nama ni sebab sinonim sangat dengan radio IKIM. Ana bincang dengan dia macam mana kita nak baca kitab turas, kitab Muniatul Musalli dalam radio. Dia setuju. Alhamdulillah. Bila sampai bab kunut, ni, tajuk kunut ni saya bincang tentang pandangan ulama, bagaimana harmonikan dia. Alhamdulillah, Tan Sri Syekh Imam Besar Masjid Negara dia dengar, maka dia minta saya bawa kitab ini ke Masjid Negara. Bermula di situlah sejarah saya mengajar kuliah duha pagi Sabtu sebulan sekali di Masjid Negara sehingga khatam kitab Muniatul Musalli. Sambung pula dengan kitab yang diterbit oleh Jakim, Mestika Hadis. Kemudian kita sambung pula kitab Penawar Bagi Hati. Sekarang ni kita Anak Kunci Syurga. Kita kata alhamdulillah. Mudah-mudahan pendekatan yang kita bawa ini harmoni, boleh mendamaikan, menenangkan, bukan memecahkan masyarakat. Mudah-mudahan tuan-tuan doakan supaya pendekatan ini pendekatan yang boleh
melapangkan dada, menenangkan hati. Itulah pandangan saya. Wallahu alam. Mudah-mudahan Allah Taala beri taufik kepada kita yang terbaik. Sebagai doa kita dalam qul Allahumma hdina fi man hadait. Hidayahkan kepada kami bersama orang-orang yang Kau beri hidayah ya rabbal alamin. Taib.